Okey, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih masih sudi menunggu dengan begitu penuh harapan sekali untuk mendapat tips cik barah ini. Sebab barah ini penting. Bukan penyakit barah itu penting. Penyakit barah ini untuk mengubatinya itu penting. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Sejenis serangga yang memunggah tanah-tanah naik ke atas rumah kita, rupa-rupanya serangga itu memilih tanah-tanah yang terpilih. Tanah-tanah yang terpilih. Buat naik atas rumah kita, bagi rezeki kat kita, kita pergi jolok buang pasal apa? Ustaz, saya tak tahu sebelumnya, Ustaz. Saya tak tahu rupanya itu penawar yang hebat. Bermula pada hari ini, nak jolok-joloklah sarang angkut-angkut ni tak apa, simpan satu. Yang uniknya, yang pernah saya buat ubat, mengikut rekod pengalaman saya, atas angkut-angkut atas rumah pesakit tu yang paling mujarab. Jangan ambil atas rumah orang lain. Jangan lepas ni, Assalamualaikum, pergi rumah jiran, ada sarang angkut-angkut dah cari. Sebab apa kita jolok buang dah. Nak buat macam mana sarang angkut-angkut ni tuan-tuan dan puan-puan, kita combinekan dengan sejenis tumbuh-tumbuhan yang ada kat tangga kita tu. Ada sekitar rumah kita itu. Iaitulah sejenis tumbuh-tumbuhan yang mana apabila kita sentuh daunnya, daunnya mengecut. Apa dia? Semalu. Pokok duri semalu tu, walaupun kita duk sumpah, duk cangkul tiap-tiap minggu, dia naik juga rupa-rupa nak bagi penyembuh kepada kita. Sebarang penyakit manusia yang akan bengkak. Ingat, sebarang penyakit manusia yang melibatkan bengkak, semalu adalah penawar yang hebat. Sebagaimana kita sentuh kecutnya semalu itu, itulah yang akan berlaku kepada bengkak kita. Kena daun semalu, dia akan kecut sebagaimana pokok semalu itu. Nak buat macam mana, Ustaz? Ini yang penting. Tolong faham elok-elok. Yang pertama sekali, ambil sarang angkut-angkut tadi, kita buang anak telur apa semua, nak tanah saja, jangan kita makan anak telur tu pula. Ambil daun semalu, ambil air zam-zam 1 sudu kecil. Ambil lesung, kita tumbuk, combine dua tu biar jadi macam bedak. Ambil, kita sapu tempat bisul, kayap dan sebagainya. Bisul, kayak ni panas tuan-tuan dan puan-puan. Wapnya kalau kita letak tangan macam ni, kita boleh rasa atas tu panas. Kena sarang angkut-angkut daun semalu, dia rasa sejuk sangat-sangat. Boleh tidur dia pada malam itu. Tuan-tuan, ilmu yang begitu hebat, yang original. Di mana kita nak mengaji. Ilmu-ilmu seumpama ni dengan orang tua-tua dulu. Tak ada doktor dalam kuliah doktor pakar sekalipun tak ada sebut pasal benda ni. Itulah hebatnya makhluk Allah yang dinamakan sarang angkut-angkut dan daun semalu tadi. Jangan lupa baca ayat. Ni indahnya perubatan kita, ada ayat Quran. Tak sembuh penyakit, dapat pahala. Yang pastinya. Ayat mana yang perlu kita baca? Fatihah, ayat kursi. Fatihah, ayat kursi, dan satu ayat kita bacalah surah Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ayat tu kita baca sampai habis. Masa tumbuk jangan duk bercakap, selawat pada Rasul, selawat pada Nabi. Sapu. Kita terima panggilan insya-Allah. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di hujung talian? Ahmad Zamindari dari Pendang, Kedah. Pendang, Kedah. Alhamdulillah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini saya tanya mengenai dengan satu doa untuk perubatan. Ya. Kita dapat dalam mimpi. Jadi sini kita sendiri yang dapat doa tu, kita baca betul orang ada bagi dekat kita ataupun siapa-siapa tu guru ke bagi. Cuma kita berubat, kita baca saja. Boleh baca ada doa tu? Boleh saya dengar ada doa tu? Doa dia macam yang terdapat dalam ayat-ayat syifa tu. Dia dah baca tapi tiba-tiba dia dapat mimpi, dia mengamalkan ayat-ayat syifa tu. Okey. Itu saja. Boleh kot kita amalkan macam mana lah. Okey, terima kasih. Takut lagi dia kata main dari tulis lah apa lah kan. Itulah minta komen Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu soalan yang baik untuk kita terima pada pagi ini. Yang pertama sekali, ramai yang mendakwa mendapat ayat-ayat di dalam mimpi. Dan kita kena ingat bahawa mimpi merupakan salah satu daripada 44 tanda-tanda kenabian. Dululah, bukan nak kata orang mimpi itu Nabi, tidak. Yang mana kita kena tengok dalam mimpi itu, siapa yang datang ajar kita, orang tu macam mana, ayat yang dia baca tu betul ke tak. Sekiranya panjang pendek pun kita kena ambil perhatian.
Ha? Dan ingin saya menyatakan di sini, ramai orang kata dalam mimpi ni, Wali Songo, Syekh tu Syekh ni. Kita kena ingat tuan-tuan, bahawa jin boleh menyerupai sesiapa saja. Iblis boleh menyerupai sesiapa saja. Kata Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Bahawa siapa yang bermimpi aku, sesungguhnya dia melihat aku. Kata Rasulullah. Alhamdulillah, orang yang bermimpi jumpa Rasul, itu rahsia Tuhan kepada kita. Sesungguhnya dia telah melihat aku di dalam mimpi. Kerana iblis tidak boleh menyerupai aku. Jadi apa pun perbincangan kita, jika dalam mimpi kita baca ayat Quran, orang ajar ayat kita ayat Quran, boleh kita terima dengan syarat kita baca ayat tu dengan orang yang arif. Dan jangan kita menganggap orang yang hadir dalam mimpi itu guru aku yang paling hebat. Jangan. Anggaplah ayat tu Allah bagi pada kita, kita berbetul dengan manusia lain. Hak kita mimpi bagi tadi, serah pada Allah lah dia tu siapa. Tak payah puja ayat Allah. Puja yang Maha Pencipta. Tidak menjadi masalah. Okey, Alhamdulillah. Sudah terjawab sudah soalan daripada Pendang Kedah tadi. Dan kita sambung sikit lagi tentang penyakit kayap ini. Okey, ada panggilan lagi. Hello. Hello, ya, Assalamualaikum. Hello, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. saya, Siapa dia punya talian? Puan Rohani. Puan Rohani. Saya Puan Rohani. Okey, dua orang Rohani dah bagi ni. Okey. Ya, saya nak tanya Ustaz untuk gangguan hati kita. Hati kita yang tak tenang, yang terabut, yang libang-libu. Macam mana kita nak buat bila kita nak solat ke nak apa, dia jadi macam hawa biru. Ya. Macam mana kita nak buat? Okey, terima kasih. Satu soalan yang menarik. Iaitu penyakit. Puan sudah mengalami satu penyakit. Ingat penyakit puan ni, doktor tak nak kata penyakit apa. Dalam perubatan Islam kata amradul qulub, penyakit hati, was-was. Marah, suka lawan cakap ibu bapa, tak nak pergi sekolah, tak nak patuh pada perintah Allah, itu penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini terlalu bahaya untuk kita alami. Kita tengok berapa ramai orang was-was. Ambil wuduk tuan-tuan. Pergi ke klinik saya kemarin. Ambil wuduk nak sembahyang subuh pukul 2 pagi, ambil wuduk dah. 2 pagi ambil wuduk, masuk ambil air sejuk. Boleh sembahyang subuh pukul 7. Bukan terus azan subuh tu boleh sembahyang. Pukul 7 sembahyang subuh. Dan dia cukup takut untuk mengambil wuduk. Dia ambil wuduk subuh sekali je, dia tahan nak masuk tandas, nak jaga air sembahyang. Tak apa lagi. Yang paling parah, was-was ini dalam ibadat. Nak akad takbir sembahyang. Ramai penonton di luar sana. Minta maaf saya nak cakap. Allahu Akbar. Tak jadi lagi. Angkat pula. Allahu Akbar. Sampai tu imam waladdallin. Duk angkat takbir lagi. Itu penyakit was-was. Nak bincang penyakit was-was ni boleh buat satu tajuk yang begitu panjang. Tapi saya nak ambil poin-poin. Yang pertama sekali, was-was ini jangan dilayan. Iblis mahu cucuk hati kita. Mu ambil sembahyang ni sah ke tak sah ni? Ni tak rata ni. Layan pula iblis buat apa? Satu mutiara yang saya nak bagi tahu. Iblis cukup kalah dengan kaedah ini. Bagi orang yang was-was. Tulis kaedah ni. Kalaulah datang suara dalam hati kita. Oh, tak sah ambil sembahyang tu, basuh tangan sekali lagi. Tak sah. Kita kata apa? Biar hari ni aku nak buat tak sah sekali. Bukan mu yang menilai, Allah yang menilai. Habis iblis, menangis dia, celaka orang ni. Ilmu ni dia belajar mana ni. Angkat takbir, Allahu Akbar. Angkat takbir banyak kali. Tak apa hari ni, biar takbir aku tak sah sekali. Aku nak buat sekali, Allahu Akbar. Habis. Cuba amal sebanyak 21 kali ataupun 7 kali betul-betul. Iblis terbang cari orang lain pula, sebelah kita tu. Dan ayat mana untuk mengubati penyakit hati ini? Yang pertama sekali khusus diturunkan untuk mengubati penyakit hati, iaitu surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq itu cukup bagus untuk kita merawat hati kita. Dan jangan lupa baca satu ayat surah Al-Isra ayat 82 dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.